Terima kasih rakan penyampai sempurna Hari Radio Sedunia yang disambut setiap tahun pada 13 Februari. Cerita Pagi Sabah kali ini saya bersama salah seorang penyampai radio di Sabah FM, Puan Ramla Othman yang lebih dikenali sebagai Kak Lang. Assalamualaikum Kak Lang. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Macam yang dilihat sekarang ini. Alhamdulillah Kak. Okey Kak, bagaimana penglibatan kerjaya Kak Lang sebagai penyampai radio bermula? Kalau dikirakan, sebenarnya saya bermula pada tahun 1990. Lama sudahlah juga kan. Tapi kerjaya saya ini saya masih ingat sampai sekarang. Saya bermula sebagai penyampai sukarela di radio di Tawau. Masa tu ialah program KPP. Selepas itu dia ditukar kepada K3P yang sekarang dikenali sebagai Community Bistari. Dan saya menjadi penyampai secara sukarela ya untuk menyampaikan info-info yang berlaku di tempat kami. Dan selepas itu bermulalah kerjaya kakak di radio. Dan sehinggalah sekarang lah, kalau dikira-kira pun sampai tahun 2022 ni lebih kurang dalam 32 tahun gitu. Wah, cukup lama Kak. Selain sebagai penyampai radio, apa bidang tugas lain yang kakak pernah lakukan? Ya, selain daripada bertugas sebagai seorang penyampai radio, kalau di Tawau dulu saya bertugas lebih kurang 18 tahun. Tapi dalam 18 tahun itu 5 tahun saya bertugas di bahagian berita untuk menyumbangkan berita TV dan juga berita radio. Antara kenangan yang paling menyentuh hati saya semasa saya bertugas di Kampung Simunul di Semporna. Masa itu kejadian kita begitu hangat sekali tentang pencerobohan pengganas di Tanduo. Tetapi pada masa itu rakan reporter lain yang bertugas di Tanduo, tetapi saya ditugaskan di Kampung Simunul Semporna, di mana di sana ada pasukan keselamatan kita yang telah pun terbunuh ya semasa berlawan dengan pengganas ini. Saya sempat lagi membuat laporan radio, dan dalam masa saya membuat laporan radio tu saya mendengar bunyi tembakan di antara pihak polis dan juga pihak pengganas. Dan saya takut juga, ada juga ketakutan sebab saya bimbang berlaku peluru sesat. Sebab saya difahamkan peluru sesat tu boleh sampai dalam 500 meter di tempat kami. Dan masa tu seingat saya kami ada dalam 300 meter saja daripada kawasan di antara pengganas dengan pihak polis ya. Lepas itu saya juga ada berpengalaman melihat kesan-kesan pencerobohan di Tanduo apabila keadaan sudah reda. Masa itulah saya melihat bagaimana kita perlu mensyukuri hidup di negara ini, keamanan, keharmonian ya, yang perlu kita jaga. Sebenarnya kita perlu bersatu hati apabila saya melihat di jalan raya penuh dengan kelongsong peluru yang saya tidak sangka ia berlaku di negara saya. Lepas tu saya lihat bangunan yang kena bom, rumah yang runtuh ya, ditembakkan peluru. Semua tu menakutkan jugalah kalau kita lihat. Lepas tu masa itulah baru kita sedar bahawa kita perlu bersatu hati menjaga keamanan negara kita. Dan selepas itu saya berpindah kerja di unit penerbitan TV pun ruang kerja yang berbeza. Ya, selepas saya berpindah di Kota Kinabalu, beralih lagi bidang tugas itu ke unit penerbitan TV yang kita bermula dari zero, tetapi kita belajar dan belajar, akhirnya kerja itu dapat kita lakukan dengan seronoknya. Sehinggalah sekarang ini saya kembali semula sebagai penyampai radio di Sabah FM. Selama hampir setahun lebih sudahlah berada di sini, dan insyaAllah mungkin bersara di sini sebagai penyampai radio. Maksudnya bermula sebagai penyampai radio, bersara pun sebagai penyampai radio, begitu. Baiklah Kak Lang, terima kasih Kak Lang sudi berkongsi pengalaman yang cukup banyak sepanjang bergelar penyampai radio di Sabah. Apapun, kita ucapkan selamat Hari Radio Sedunia yang sahih hanya di RTM sesuai dengan tema Hari Radio kali ini, radio dan keyakinan. Kembali ke rakan setugas.